Kita sepatutnya dah lama jumpa alien. Patutnya dah lama jumpa. Sebab galaksi kita saja boleh capai dekat 4 bilion bintang dan bilangan planet boleh capai dekat 3 trilion biji planet. 3 trilion biji. Itu galaksi kita. Kalau kita anggar berapa bilangan planet di seluruh alam semesta, jumlahnya boleh mencapai 70 quintillion. 7 diikuti dengan 20 nombor kosong. Nombor ni sangat-sangat besar sampai otak kita tak boleh nak bayangkan pun betapa besarnya nombor ni. Betapa banyaknya planet dalam alam semesta kita. Jadi daripada banyak-banyak planet ni semua, kita tahu sekurang-kurangnya ada satu planet yang ada hidupan, iaitu planet kita lah, bumi ni. Tapi lepas tu kita tanya, daripada banyak-banyak planet ni, takkan tak ada paling kurang 1% planet yang ada hidupan selain daripada bumi. 1% je, 1%. Bukannya banyak sangat kan? Katakan dalam galaksi kita ni, galaksi Bima Sakti ada 3 trilion buah planet. Dan kita kata cukuplah kalau 1% je yang ada hidupan macam planet bumi. Maksudnya dalam galaksi kita saja ada 30 bilion planet yang ada hidupan. Banyak tu. Okey. Lanjutan daripada itu, kita fikir dalam sikit lagi. Manusia ambil 1100 tahun nak kembangkan teknologi kapal terbang daripada Ibn Firnas kepada adik-beradik Wright. Tapi kemudian, dan ini meletupkan otak kita ya, manusia ambil 40 tahun je daripada penciptaan kapal terbang yang terbang di langit tinggi kepada penciptaan roket yang menembusi angkasa lepas. Jadi katakan kat luar sana tu ada berbilion, mungkin bertrilion alien dekat angkasa lepas, masing-masing dengan peradaban mereka sendiri di planet masing-masing. Dan disebabkan alam semesta kita ni pun dah wujud punyalah lama sebelum manusia. 13.7 bilion tahun dah usia alam kita ni. Maka di sepanjang usia alam semesta boleh jadi ada berjuta-juta alien yang dah sangat-sangat maju. Dan mungkin peradaban mereka dah wujud berjuta-juta tahun. Kalau manusia cuma perlukan beribu tahun nak kembangkan teknologi penerbangan kepada roket yang merentasi angkasa raya, maka alien yang dah wujud lama sebelum kita dan dah bertamadun dengan sangat-sangat hebat jauh mengatasi ketamadunan manusia, taklah susah nak percaya bahawa diorang ni dah menguasai pengembaraan angkasa lepas. Diorang mungkin dah berhijrah ke planet-planet ataupun sistem solar lain pun. Malah mungkin ada antara diorang ni yang dah sampai pun ke planet bumi. Dan untuk membuat pengembaraan antara planet, mesti diorang menggunakan sumber tenaga yang sangat-sangat besar yang mengatasi sumber tenaga planet diorang sendiri. Mungkin diorang dah power dah. Diorang boleh dapatkan tenaga daripada bintang sistem suria diorang, atau tamadun yang lebih maju lagi, diorang dah gunakan tenaga daripada lubang hitam. Makanya kalau diorang ni dah mengembara merentas galaksi, mesti diorang nak bangunkan sistem perhubungan antara intergalaktik ni kan. Yelah, diorang nak berhubung baliklah dengan mak ayah diorang kat kampung kan. Dan ini semua patut meninggalkan kesan, dan kita boleh nampak kesan-kesan ketamadunan alien ni semua. Tapi selama berpuluh-puluh tahun kita menjejak, kita bina teleskop yang makin lama makin hebat yang boleh melihat planet berbilion tahun cahaya jauhnya. Kita bina satelit yang khas untuk melihat cakrawala. Makin kita cari, makin kita tak jumpa tinggalan-tinggalan alien yang sepatutnya sangat bertamadun yang dah merentas antara cakrawala ni semua. Walaupun satu, sedangkan kita anggap bahawa mestilah jejak diorang ni dah bertaburan di seluruh alam cakrawala. Mana semua orang?
Jawapan kepada soalan ini akan mengejutkan kita semua. Video ini ditaja oleh pcari.my. Kalau anda ada buat pekerjaan gig, anda mungkin adalah lepasan SPM ataupun fresh graduate yang buat kerja-kerja seperti potong rumput, cat rumah, dispatch, ajar ngaji, di mana anda taklah bekerja secara tetap dan anda tak adalah kontrak yang lama dengan majikan. Maka anda kena install dan download apps ni. Dengan apps ini, anda dapat mencari pekerjaan gig yang ada untuk menambah pendapatan. Dan yang paling penting, dengan menggunakan apps ini, tak ada lagi masalah kalau giga diorang buat job tapi tak dapat payment, ataupun hirer diorang dah bagi duit, dah bagi deposit tapi giga pula tak buat job. Best kan? Maka apa tunggu lagi? Download apps pcari.my. Assalamualaikum dan selamat datang ke saluran ajar pendidikan di luar buku teks. Persoalan, kenapa kita masih belum jumpa alien dekat luar sana, dekat angkasa lepas mahupun dekat dalam bumi? Walaupun kita dah cari punya lama, adalah satu paradoks yang sangat terkenal dipanggil sebagai paradoks Fermi. Pak Cik Fermi ni adalah seorang saintis. Jadi satu hari waktu dia tengah makan tengah hari, dia orang berborak lah pasal pengembaraan angkasa lepas lah, alien lah, macam topik-topik biasa yang kita borak dekat kedai mama. Lepas tu Fermi ni tanya, jap, mana semua orang dekat angkasa lepas ni? Kenapa kita tak jumpa diorang? Kalau alien wujud dan dah wujud berbilion-bilion tahun dan diorang dah meneroka angkasa, mesti dah penuh dah alam semesta ni dengan kesan-kesan penerokaan diorang. Tapi sekarang ni tak ada satu habuk pun yang kita jumpa dekat angkasa lepas dan tak ada seekor pun alien yang kita jumpa di planet bumi. Kenapa macam tu? Jadi paradoks ni sangat-sangat menarik dan sebenarnya banyaklah saintis yang dah memberikan respon balas. Kenapa kita masih belum jumpa alien? Jadi berikut adalah beberapa sebab kenapa kita masih belum jumpa alien. Yang pertama, perangai alien ni mungkin diorang bukan jenis suka berpindah randah. Sekarang ni yelah kita duk dengar cerita, terutama sekali daripada geng-geng bilioner kaya nak mati ni, bahawa diorang bercita-cita nak pergi mengembara ke angkasa lepas, nak pergi duduk di planet Marikh. Antara punca kenapa nak pergi planet Marikh sangat adalah sebab kita duk asyik menjahanamkan planet sendiri. Tapi alien-alien yang ada ramai-ramai ni mungkin perangai semula jadi diorang, walaupun diorang maju bukan jenis nomad berpindah randah. Mungkin diorang semua ni lagi suka duduk dekat planet sendiri. Dan bila diorang ni tak berpindah antara planet, itulah sebabnya kita susah nak jejak diorang. Masalahnya adalah kalau alien ni ada banyak, takkan perangai diorang semua ni serupa je dok. Alien planet Zargus mungkin tak minat lah nak keluar daripada planet diorang, tapi alien planet Bisyak ke, alien planet Miau ke, diorang mungkinlah ada perangai yang lain. Takkan diorang semua sama je dok. Bagi setiap spesies alien tu sendiri, perangai antara setiap generasi ni mungkin berbeza. Diorang mungkin je lah malas nak duduk rumah tengok TV ke apa, tapi anak-anak diorang mungkin suka meneroka. Sebab cara fikir manusia antara generasi ke generasi pun berbeza-beza. Apatah lagi alien kalau diorang dah hidup punya lama, juta-juta tahun je dok. Ataupun masa belum cukup untuk diorang sampai ke planet bumi. Hipotesis ni kata, iyalah alien tu mungkin ada dan diorang mungkin mengembara, tapi diorang tak sampai lagi ke planet bumi, malah mungkin tak sampai ke galaksi, ke sistem solar kita sekalipun. Jadi adalah saintis yang buat pengiraan, kalau kita dekat planet bumi ni, kita hantar koloni ke 100 planet yang terdekat. Dan bila koloni tu sampai kepada satu penempatan baru, diorang ialah beranak pinak, diorang berkembang dekat situ, dan lepas tu diorang hantar pula diorang punya generasi baru ke koloni-koloni planet-planet lain pula. Dalam masa 650,000 tahun,
seluruh galaksi kita sebenarnya akan dah penuh dah diterokai. 650,000 tahun ni macam sangat lama, tapi berbanding dengan usia alam semesta kita ni macam cinonik sangat-sangat. Maksudnya kalau ada alien yang dah mula berpindah randah 2 juta tahun lepas lagi, sepatutnya diorang dah sampai dah ke planet bumi sebenarnya. Ataupun diorang alien ni tak cukup sumber nak sampai ke planet bumi. Hipotesis ni kata, ya alien ni ada dan diorang ni bijak, siap dengan teknologi-teknologi dahsyat diorang sendiri. Tapi memang realiti alam, ekonomi yang diperlukan untuk mengembara angkasa lepas memang tak boleh nak dicapai, mustahil. Kita cakap secara teori je, mungkinlah boleh kan. Tapi nak buatnya sangat-sangat susah nak merentas galaksi walaupun korang ada teknologi yang sangat-sangat power. Satu batasan yang paling besar dah pasti adalah had kelajuan cahaya. Kita tak boleh lagi laju daripada cahaya. Jadi kalau nak rentas planet tu sendiri mungkin makan masa ratus ke ribu tahun. Tu belum kira lagi masalah makanan, masalah tenaga, susah Ataupun alien ni memang ada, tapi kita yang tak dengar diorang elok-elok tu yang tak jumpa tu. Alien kat luar sana tu mungkin diorang ada pancarkan gelombang komunikasi diorang, entahlah bentuk macam mana, tapi diorang ada buat. Tapi kita yang tak cukup power lagi nak dengar pancaran diorang tu. Frekuensi yang dipancar oleh tamadun alien ni mungkin bukan jenis yang kita tahu pun. Dan ditambah dengan kesusahan nak mengesan signal daripada seluruh alam semesta. Bermakna kalau kita nak dengar lah apa diorang cakap, kita yang kena majukan sistem pengesanan kita berapa bilion lagi lah nak kena keluar semata-mata nak cari entah benda ada ke tak ada tak? Ataupun kita cuma boleh mengharapkan nasib baik, kebetulan dapat frekuensi yang betul. Macam waktu kita main radio dulu-dulu, macam bila nak dapat channel aku suka ni ada. Ataupun diorang dengar tapi memang diorang sengaja tak layan kita. Alien-alien ni mungkin diorang dengar je gelombang yang kita duk pancar nak cuba berkomunikasi dengan diorang, dan diorang boleh je nak balas balik, tapi diorang yang tak nak. Diorang bagi blue tick dekat kita. Macam korang lah Gen Z kan, dapat call dalam phone korang, lepas tu korang jadi anxiety, siapa pula yang call aku ni, kenapa tak bagi message je dulu tak? Mungkin diorang takut nak balas, sebab itulah diorang mungkin takut kena jajah ke apa kan. Tambah-tambah lagi dengan kita ni, geng-geng manusia, memang kalau kita baca sejarah kita, memang itu je lah yang kita buat. Satu lagi hipotesis yang aneh yang berkaitan adalah ada orang anggap bahawa mungkin bumi kita ni dia adalah macam zoo ataupun tempat eksperimen alien, di mana alien-alien tu diorang sengaja tak berkomunikasi dengan kita. Sebab biarlah siapa yang nak berkomunikasi dengan tikus makmal kan, diorang nak biarkan je diorang tengok kita buat kajian ke apa yang berlaku kepada kita kalau diorang tak kacau. Ataupun alien ni ada tapi dia tak langsung sama dengan apa yang kita tahu. Selama ni kita duk cari alien yang kita anggap sama lebih kurang dengan apa yang kita lihat dekat planet bumi. Yelah, sebab makhluk yang kita tahu dekat dalam planet bumi je lah, itu je lah kita punya contoh yang kita boleh jadikan rujukan. Tapi alien boleh jadi tak sama langsung macam kita. Boleh jadi diorang ni bukan makhluk karbon pun. Dan boleh jadi kita tak nampak diorang langsung sebab diorang ni diperbuat daripada jirim gelap dan tenaga gelap yang kita tak boleh nak nampak langsung, tak boleh nak kesan langsung, dan nak faham pun tak boleh. Apatah lagi jirim gelap dengan tenaga gelap ni, diorang membentuk 95% daripada alam semesta. Kita duk tengok alam semesta ni, rupa-rupanya yang kita boleh faham, kita boleh tengok hanyalah 5% je. Ini baru betul. Kalau kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan diduga. The Great Filter, penapis agung. Satu lagi teori menarik kenapa kita tak jumpalah alien ni walaupun dah asyik mencari adalah
The Great Filter, penapis agung. Dia bukan penapis air kat sinki rumah korang tu. The Great Filter ni ada dua. Satu dekat belakang, satu dekat depan. Penapis belakang adalah apabila ada satu halangan yang sangat-sangat besar dan susah nak ditembusi untuk satu planet macam bumi yang boleh ada hidupan sendiri dekat atasnya untuk membolehkan ada hidupan yang tumbuh. Asal-usul kehidupan, macam mana kehidupan boleh bermula adalah sangat susah nak dicapai. Sampai sekarang, saintis masih tak tahu macam mana kehidupan boleh bermula ke atas planet bumi ni. Bila saintis buat eksperimen dalam makmal yang sangat terkawal pun diorang tak boleh nak datangkan benda hidup yang paling simple. Bakteria pun tak boleh nak dihasilkan. Bila diorang campur air dan gas yang wujud di awal kemunculan bumi dan diorang kaji dalam situasi eksperimen yang sangat-sangat terkawal, paling banyak yang diorang boleh dapat pun adalah beberapa amino acid yang sangat-sangat simple. Bermakna tak kisahlah ada berapa bilion pun planet macam bumi ni, selagi diorang tak melepasi tapisan yang pertama ni, bakteria pun tak boleh nak wujud. Tapisan besar depan pula adalah penapis di masa hadapan, iaitu bila mana satu peradaban, tak kisahlah kat planet mana-mana pun, diorang dah hampir mencapai ketamadunan yang sangat-sangat maju untuk mengembara ke angkasa lepas, diorang tak boleh buat. Akan ada sesuatu yang berlaku setiap kali yang membuatkan diorang tak boleh menjadi tamadun pengembara angkasa. Penapis depan yang paling besar sekali mungkin adalah senjata pemusnah yang diorang cipta. Bila satu tamadun dah cukup maju, diorang ni bukan setakat mencipta roket, tapi diorang akan mencipta sekali senjata pemusnah ni. Contohnya mungkin macam bom atom, bom nuklear, dan diorang cuma perlu guna bom nuklear ni sekali je pada planet diorang ni, dan itu sudah cukup untuk membuatkan keseluruhan tamadun mereka tamat sepenuhnya. Ataupun penapis besar ni boleh jadi kemusnahan iklim. Bila satu tamadun dah hampir sampai pada tahap mengembara angkasa je, teknologi yang diorang bangunkan tu telah pun merosakkan planet diorang dan diorang pupus sebelum sempat pun mengembara angkasa. Maka kita sampai kepada kesimpulan yang ultimate bahawa kenapa kita tak jumpa alien dekat angkasa lepas, sebab diorang memang tak pernah wujud dalam angkasa lepas yang sangat besar ni. Cuma hanya ada kita saja yang hidup. Kita keseorangan di planet yang sangat kecil ni. Dan ini menakutkan sebilangan saintis, sama ada kita berseorangan di angkasa lepas ataupun tidak, kedua-duanya sama menakutkan. Jadi betul ke tak ada makhluk lain yang hidup selain daripada kita ke atas planet muka bumi ni? Jawapannya adalah mestilah tak. Mestilah ada hidupan lain. Apa yang nak risau sangat? Sebelum diorang puak-puak saintis naturalist ni dok tanya, ada ke tak makhluk lain yang hidup di luar daripada planet bumi ni? Kita dah pun percaya bahawa ada hidupan, ada entiti di luar daripada dimensi fizikal kita ni lagi. Lagilah canggih. Entiti-entiti ni hidup di luar daripada planet bumi, malah di luar daripada dimensi Waimah, di luar daripada kewujudan kita sendiri. Hantu jembalang roh jin contohnya. Kalau ada sesuatu yang dipercayai secara ijma' oleh seluruh tamadun manusia, mass testimony. Tak kisahlah zaman apa pun, tak kisahlah duduk dekat mana pun, diorang semua percaya dan pernah melihat, malah pernah merasai kewujudan entiti-entiti yang di luar daripada dimensi fizikal kita ni pun. Walaupun tamadun tu diorang duduk sorang-sorang dekat pulau, tak pernah berjumpa dengan orang lain pun, diorang akan percaya benda yang sama. Malah kita percaya bahawa jauh melangkaui alam semesta kita, jauh melangkaui langit yang pertama ni, ada banyak lagi lapisan-lapisan langit dan banyak lagi lapisan-lapisan realiti yang kita tak pernah nak tahu dan
mungkin tak boleh nak tahu pun. Jadi tak jumpa alien ataupun hidupan di planet-planet lain ke apa, it's not a big deal. Tak ada hal lah. Yang penting kita ni sekarang yang duduk di planet bumi, macam mana kita nak menjaga sebaiknya planet yang telah diberikan kepada kita ni, sebab kita adalah khalifah, kita yang patut menjaga bumi yang diberikan kepada kita. Jadi apa pandangan anda? Korang rasa kenapa kita masih tak jumpa lagi alien ni? Alien ni ada ke tak sebenarnya? Tulis dalam bahagian komen. Jadi kita jumpa lagi dalam video ajar yang akan datang. Macam biasa, kalau anda suka jangan lupa like, share dan subscribe. Dan mungkin anda boleh membantu dengan sangat-sangat, iaitu dengan anda menjadi ajarian. Assalamualaikum.